السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Sidang jemaah sekalian, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi semalam kita telah mempelajari ayat yang ke-22, yang mana ayat yang ke-22, jika tuan-tuan dan puan-puan merujuk pada nota yang bercetak, dia berada pada muka surat yang ke-11, yang mana ayat yang ke-22 ini, lelaki yang sanggup datang daripada jauh mengambil kesempatan untuk menyampaikan dakwah kepada penduduk sebuah kota tersebut dengan dia mengatakan bahawa tidak ada sebab untuk beliau tidak menyembah Allah yang satu, kerana Allah itulah yang menciptakan bagi semua makhluknya. Kemudian lelaki itu juga telah mengatakan bahawa nanti pada penghujungnya mereka akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-22 ini, lelaki ini telah memberikan satu bentuk amaran bahawa penduduk kota tersebut akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yang boleh membawa maksud lelaki tersebut mengingatkan, kalau kamu semua kembali kepada Allah, maka kamu nak kembali dalam keadaan menyembah Allah atau dalam keadaan kamu tidak menyembah Allah. Jadi lelaki ini dalam masa dia menyebutkan bahawa dia memang patut untuk menyembah Tuhan yang menciptakan, dia juga mengingatkan bahawa nanti semua akan kembali kepada Allah. Yang mana lelaki itu kata, kalau dia kembali kepada Allah, dia kembali dalam keadaan dia menyembah Tuhan yang Maha Pencipta. Seolah-olah lelaki ini dia meninggalkan persoalan kepada penduduk kota tersebut. Kalau kamu kembali kepada Allah, kamu nak memilih menyembah Allah atau dalam keadaan tidak menyembah Allah. Kemudian pada ayat yang ke-23, lelaki ini telah menyebutkan hujah yang lain. Pada ayat 23 yang mengatakan bahawasanya mana-mana manusia yang mengambil, yang menjadikan Allah itu ada sembahan-sembahan lain, bahawa sembahan-sembahan lain itu mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan, yang mana sembahan-sembahan selain daripada Allah itu tidak dapat memberikan apa-apa manfaat sekiranya Allah Ar-Rahman itu hendak menurunkan mana-mana mudarat. Begitu juga kata lelaki tersebut, mana-mana sembahan yang diambil selain daripada Allah tidak boleh menyelamatkan mereka daripada mana-mana kemudaratan, bahaya jika ia datangnya dari Allah Ar-Rahman. Alhamdulillah, pada pagi semalam kita telah menyebutkan beberapa pengajaran. Pengajaran yang pertama, ayat yang ke-20. Tiga ini membawa maksud ayat itu, ayat yang berbentuk mencela siapa-siapa yang mengambil Tuhan lain selain daripada Allah. Mencela dengan memberi maksud bahawa semua sembahan lain itu ada kelemahan dan kekurangan. Yang kedua,
secara spesifiknya bahawa sembahan-sembahan itu tidak boleh berbuat apa-apa. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh belajar daripada ayat nombor 23, dalam ayat itu kita dapat belajar Allah memberitahu tentang sifat kehendaknya. Kehendak apa? Lelaki itu katakan, dia kata bahawa jika Allah ingin menimpakan mudarat, maknanya ayat itu menunjukkan Allah itu berkehendak. Dan yang berikutnya dalam masa yang sama, ayat itu ada menyebut tentang sifat Ar-Rahman, cerita tentang rahmat bagi Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang keempat yang kita dapat pelajari bahawasanya sesiapa sahaja kalau Allah Ta'ala telah letakkan ia akan ditimpa dengan mana-mana mudarat, maka tidak ada siapa-siapa yang boleh menyelamatkan. Dan pelajaran yang kelima, ini yang kita nak sebut pada pagi semalam. Kenapa ketika ayat itu berbentuk ancaman, kalau Allah nak timpakan mudarat, kenapa diiringi dengan menyebut namanya Ar-Rahman? Pelajaran dia adalah di sebalik bencana, musibah, mudarat, sebenarnya terkandung pada musibah dan mudarat itu adanya rahmat Allah. Rahmat Allah itu kita boleh ambil contoh, di sebalik musibah itu, bencana itu, ia boleh menghapuskan dosa. Di sebalik bencana itu kita boleh menjadi lebih baik. Kita akan bertaubat, kita tahu kita salah, maka kita akan bertaubat, kita akan menambahkan kebaikan. Jadi pelajaran yang kelima ni kita kukuhkan dengan ayat lain dalam surah Rum, ayat nombor 41, muka surat 408 ayat ini, yang mana Allah menyebutkan tentang apabila Allah mendatangkan macam-macam kerosakan, sama ada di darat, sama ada di laut, Allah kata semua itu sebab apa? Bima kasabat aydinna. Semua disebabkan tangan-tangan manusia. Lepas tu dekat hujung tu Allah bagi tahu kenapa bencana yang berlaku di lautan, di daratan itu, kenapa Allah datangkan? Pertama memang sebab salah manusia lah. Tetapi di sebalik salah manusia tu, di hujung tu Allah mengatakan apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali insaf, bertaubat kepada Allah. Maknanya di sebalik Allah mendatangkan al-fasad, bukan kerana Allah zalim, tetapi kerana manusia itu sendiri. Tapi dalam dia mendatangkan bencana, dia ada sebabnya. Sebabnya apa? Supaya kamu ni ingatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. So ini antara dalil yang menunjukkan bahawa di sebalik bencana itu adanya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebab itu para ulama mengatakan kenapa disebut Rahman pada mendatangkan dur. Okay. Pengajaran yang keenam yang kita dapat pelajari bahawasanya segala kebaikan, segala keburukan yang berlaku, semuanya bergantung kepada kehendak Allah. Sebab kita dah belajar tadi dekat pengajaran nombor 3 bahawa Allah ni dia bersifat berkehendak. Dia boleh datangkan kebaikan, dia boleh datang keburukan. Tetapi kalau dia memilih untuk mendatangkan keburukan, tidak ada mana-mana yang boleh melarikan diri daripada keburukan. Okay. Jadi pengajaran yang keenam, kita kena berpegang bahawa
segala kebaikan, segala keburukan yang berlaku, semuanya bergantung kepada kehendak Allah. Jadi lelaki itu pada ayat yang ke-23 telah memberikan peringatan bahawasanya sesiapa yang menyembah, yang mengambil, yang percaya ada Tuhan-Tuhan lain itu sebagai Tuhan, makhluk-makhluk ini sebagai Tuhan, sebenarnya tidak ada apa-apa kebaikan. Baik, kita teruskan dengan ayat yang berikutnya. Tapi sebelum tu, seperti biasa, mari kita cari apa tindakan yang perlu kita lakukan. Dalam nota tu saya hanya bawa satu contoh saja. Apabila kita faham ayat 23, maka tindakan yang perlu kita ambil, sama ada kita tambah baik, sama ada kita belum buat, kita kena buat, ataupun kita tambahkan lagi, mantapkan lagi, iaitu kita kena mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, dengan kita meyakini bahawasanya hanya Dia sahaja yang boleh memberikan manfaat, yang boleh memberikan kebaikan, yang boleh mendatangkan keselamatan. Dalam masa yang sama, kita meyakini bahawa Allah itu mampu mendatangkan kemudaratan, bencana, musibah kepada manusia. So apabila kita yakin maklumat itu ia ada pada Allah, maka akan membawa kita kepada menyembah, beribadat hanya kepada Tuhan yang satu. Okey. Tindakan yang pertama ni, tuan-tuan boleh kukuhkan lagi dengan merujuk kepada dua ayat. Ayat yang pertama, ia berada dalam surah Yunus, ayat nombor 107. Ayat 107 ni, surah Yunus ni, dia maklumat dia lebih kurang sama dengan ayat 23 surah Yasin. Ayat tu Allah kata apa? Kita boleh baca ayat dia, tapi kita tengok kepada intipati ayat dia. Allah kata apa? Jika Allah hendak menimpakan engkau dengan sesuatu yang berbahaya, tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya, melainkan Dia saja. Dan jika Dia itu mengkehendaki engkau dapat sesuatu kebaikan, maka tiada siapa pun yang akan dapat menghalang limpah kurniaannya. Sama tak intipati ayat 107 surah Yunus dengan ayat yang lelaki itu telah sampaikan kepada penduduk kota? Nak kukuhkan lagi maklumat ni, kita ambil lagi satu ayat, suratul Al-An'am ayat nombor 17, yang mana tuan-tuan akan dapati Allah bagi tahu sekali lagi, dan jika Allah nak menimpakan sesuatu bidurrin, iaitu kemudaratan kepada engkau, maka tidak ada siapa-siapa pun yang dapat menghapuskannya, melainkan Dia yang mendatangkan kemudaratan itu. Sampailah pada hujung ayat. So moga-moga pada pagi ini kita dapat menambahkan kepercayaan yang yakin tentang kekuasaan Allah. Jadi apabila kita membaca surah Yasin, kita faham daripada satu ayat kepada satu ayat, kita mendapati bahawasanya ayat yang kita baca tu sebenarnya mengingatkan kepada kita bahawasanya apa? Allah ni maha berkehendak. Jika Dia nak timbulkan kemudaratan, tak ada siapa yang boleh menghilangkannya. Moga-moga maklumat tu ditanam betul-betul, dipasak betul-betul, supaya kita semakin rasa manis, kita rasa memang kita patut menyembah kepada Allah yang satu. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-24. Okey. Nota soft copy insya-Allah nanti saya akan beri kepada tuan-tuan puan pagi ni. Saya minta maaf tuan-puan, saya
terlupa nak hantar nota berbentuk salinan lembut pada tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Kita dapat tu salinan keras, betul? Hard copy. Ada tak yang tak dapat? Nota salinan keras. InsyaAllah besok saya akan bawa. Sebenarnya nota asal saya terpotostik nota surah Yusuf. Cover dia Yasin, tapi dalam tu surah Yusuf. Tak apa, nota tu kita akan guna kemudian. Jadi semalam cepat-cepat saya bekerja-kerja, ya sa'a dekat kedai tu. Saya tersalah, minta maaf tapi tak apa. Besok saya bawa lagi pada tuan-tuan dan perempuan beberapa lagi salinan. InsyaAllah saya minta maaf atas kekurangan bahan rujukan. Baik, kita pergi kepada ayat nombor 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Okay. Ayat 24 ni adalah ayat yang lelaki tadi mengatakan kesimpulannya adalah, okay, dia kata kesimpulannya adalah jika dia tidak menyembah Allah yang menciptakan dia, okay, jika dia mengambil ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, maka dia mengatakan inni, sesungguhnya aku, idzal, berada, la, benar-benar, fi, dalam, dhalalin, kesesatan, mubin, yang nyata. So laki ni sebenarnya ayat 24 ni dia jadi seperti kesimpulan pada ayat nombor 22, nombor ayat 23, ayat nombor 22 dengan 23. Dia nak mengatakan bahawasanya kalau aku tak buat macam ayat 22, kalau aku buat macam ayat nombor 23, ayat nombor 23, maka aku ni memang betul-betul akan berada di dalam kesesatan yang nyata. Dia kata bukan sesat saja, tapi kesesatan yang nyata. Okey, boleh faham tentang ayat nombor 23? Sebab itu setiap nota tu saya cuba letakkan dia punya link dia. Apa perkaitan ayat 24 dengan ayat yang sebelumnya? Okey, jadi pengajaran yang kita dapat belajar pada ayat nombor 24 ni, nombor 1, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya sesiapa yang dia melakukan kesyirikan, dia telah berada pada kesesatan yang sangat apa? Yang sangat jelas sesat. Maknanya kalau nak kata siapa orang sesat, kita kata orang yang benar-benar sesat apabila dia melakukan kesyirikan. Sebab itu dalam ayat 24 tu ada dua penegasan yang lelaki tu gunakan. Apa dia? Yang pertama adalah inna. Dia guna inna, sesungguhnya. Penegasan yang kedua, dia menggunakan huruf lam. La tu maknanya benar-benar. Maknanya seolah-olah lelaki ni bagi tahu bahawasanya yang paling sesat, terang-terang sesat, dia kata, adalah sesiapa yang mensyirikkan Allah. Kenapa? Dijelaskanlah. Kerana kita dah bincang ayat 22 dengan ayat nombor 23. Pelajaran yang kedua yang kita dapat belajar pada pagi ini bahawasanya dia lawan balik. Kalau siapa-siapa yang dia mengesakan Allah,
dia itu berada di atas hidayah yang jelas dan hidayah yang terang. Ayat itu walaupun kita faham dia secara tersurat, memang ayat tu kata tentang sesat yang nyata, tetapi kita boleh faham dia secara tersirat. Maknanya lawan dia adalah kalau siapa-siapa yang dia tidak syirikkan Allah, maka ia berada dalam keadaan dia dapat hidayah yang jelas, hidayah yang terang. Kenapa? Kerana dari sudut fitrah manusia, memang kita tahu Allah itulah yang Tuhan kita yang sebenar, dan ia bertepatan dengan apa yang dibawa oleh dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Okay, kita dapat dua pengajaran daripada ayat ni. Tindakan yang boleh kita belajar daripada ayat nombor 24 yang perlu kita bawa pada pagi ini, mungkin kita dah buat, kukuhkan dia, istiqamahkan dia, pegang dia baik-baik. Tindakan yang kita boleh ambil adalah mengesakan Allah dengan kita meyakini benar-benar bahawa Allah itu dia maha berkuasa. Ambil balik maklumat ayat nombor 22 dengan ayat nombor 23. Jadi apabila kita baca surah Yasin, dia bukan baca saja, tetapi ada mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita. Seolah-olahnya kalau kita baca ayatnya, kita kena selalu bercakap dengan ayat tu. Ya, tuan-tuan kena belajar bercakap sendiri dengan ayat tu. Sebabkan itu adalah kalam Allah, kan? Allah berkata kepada kita. Maka kita kena tanya, ya Allah, engkau nak kata apa kepada aku ni pada ayat nombor 24 ni? Nampak tak? Jadi kita pun tanya diri kita, aku ni yang baca surah Yasin tiap-tiap minggu ni, aku termasuk tak macam ayat 24? Kalau aku ada sipi-sipi, aku kena ubah ni. Jalan tak? Itulah kita baca Quran. Tapi macam mana kita nak berbual, macam mana kita nak bermonolog dengan ayat itu, melainkan kita kena faham. Tu yang kita buka tafsir tu. Baca saja, apa makna ayat ni? Kita buka kitab tafsir. Oh, ini yang Allah nak sampaikan. Dapat satu mesej. Sebab itu, memang kita dengan Quran memang perlu bermonolog. Kita perlu macam berkata-kata dengan Tuhan. Kena, tuan-tuan. Kalau tidak, dia jadi macam Allah berkata-kata, tapi kita tak nampak tak? Dia jadi macam dia baca Quran tu dia tanpa jiwa, tanpa penghayatan. So kita kena ubah. Moga-moga hasil tuan-tuan belajar ni tiap-tiap pagi ni Allah berikan sesuatu banyak kebaikan. Okey, tindakan nombor 2, kaedah dia, apabila dalam kita berkomunikasi, dalam kita menyampaikan ucapan, kalau ada mana orang yang degil, orang yang memang dia memang dia keras kepala sebagainya, maka kita boleh menggunakan kaedah yang sama macam Allah gunakan, iaitu kita guna penegasan. Macam lelaki tu dia guna inna dengan dia guna la. Okey, itulah sedikit sebanyak tadabbur ringkas surah Yasin pada ayat nombor 24. Lepas tu kita sempat ulang sedikit ayat 22 dan ayat nombor 23. InsyaAllah besok kita akan masuk pada ayat yang ke 25. So, persoalannya adalah, lelaki ni dia beriman tak pada ketiga-tiga Rasul tu? Sakat ni lah, beriman tak? Kalau kita baca ayat daripada 20 sampai 24, dia cuma cakap ikutlah Rasul tu. 2 kali dia ulang. Tapi dia tu sendiri macam mana? So besok kita akan tengok bagaimana lelaki ini
dia membuat satu pengakuan terang-terang di hadapan penduduk kota itu apa pendirian dia kepada ketiga-tiga rasul itu, walaupun dia tahu penduduk kota itu memang nak membunuh, memang nak merejam rasul tersebut. Kita akan bincangkan dia pada esok pagi pada ayat yang ke-25. Kemudian insya-Allah saya bawa lagi beberapa salinan nota kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf jika tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat nota pada pagi ini. Begitu juga nota soft copy nanti saya akan berikan. Jadi kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan tasbih, kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.